Saya ingat masa tu memang ia tidak dijangkakan, dan Yang Amat Berbahagia Tun pun pada masa tersebut tidak maklumkan kepada sesiapa. Dan saya ingat masa tu pun saya diterima lagi sekali, kali kedua oleh University Oxford untuk melanjutkan pengajian dalam bidang public policy dengan scholarship chevening. Saya hanya tahu apabila saya maklumkan kepada Tun, cakap, Tun, sebelum ni saya dah tangguhkan dah. Takkan saya nak tangguhkan kali kedua? Tun kata, no wait, there are bigger things for you. So apabila saya dapat berita tersebut, saya dah pasang niat, saya akan bekerja kalau boleh pagi ke malam untuk dapatkan beberapa perubahan dasar utama yang memang saya nak. Dan Alhamdulillah ada yang dapat, ada yang saya gagal, tidak cukup masa, tapi saya pasang niat untuk lakukan apabila masa tu tiba lagi. Saya memang daripada dulu nak undi 18 ni, bukan soal politik. Dan sebab itu parti pertama saya jumpa PAS Pembangkang. Saya jumpa dengan UMNO sebab saya perlukan sokongan 2/3 ni, kerana kita dah tahu politik kita ni sistem patronage yang sangat mendalam. Conventional politik kena letak banyak duit. Tetapi jikalau anak muda sebelum ni golongan minoriti, kini dengan undi 18 dengan undi automatik merupakan 55% voting block, bayangkan kuasa anak muda. Daripada dulu parti politik tak nak calonkan anak muda, sekarang dia kena calonkan. Dulu dia tak nak bincangkan soal gaji anak muda, pendidikan yang berkualiti, sekarang dia wajib bicarakan. Dulu kalau isu anak muda masa pembentangan belanjawan disampingkan, sekarang dijadikan isu nasional. Sebab ahli politik ni dia takut apa? Takut undi. So bila anak muda jadi kingmaker, dia kenalah pro dan cakna isu-isu anak muda. Saya ingat itulah memang my main focus. So memang dia rasa shock tu, gagal ke tidak, tapi memang cuba. Internship berbayar dalam sektor kerajaan, dapat job stimulus package 6.5 bilion ringgit untuk anak muda. Dia sangat shock. Dan saya ingat benda yang paling shock sejujurnya adalah apabila kita lihat pindaan, perlembagaan, perubahan dasar, penambahbaikan dasar sedia ada. Itu jauh lebih best daripada buat program-program yang one off. Itu kena buat juga, itu kerja. Tapi what keeps me alive and what keeps me going adalah isu dasar. Kerana kita tahu sedikit sebanyak kita berjaya untuk bawa perubahan dasar yang insya-Allah akan menambah baik kehidupan anak muda di Malaysia. That keeps me going until today. Dia macam mana? Dia bila dah diberikan peluang, and ini boleh dikatakan peluang once in a lifetime lah. Masa tu saya hanya berumur 25 tahun. Apabila saya dimaklumkan, ada imposter syndrome juga, rasa macam memang betul-betul tak layak. Ni pun saya menyertai politik bukan soal jawatan, ingat akan kalah. Tapi Alhamdulillah, ketentuan Allah dan rakyat di kawasan saya menang, dan selepas itu diberikan peluang untuk berkhidmat di dalam kabinet juga. Tetapi saya ingat mental state masa tu, dia ada rasa gembira dan rasa sangat takut juga, kerana kalau saya gagal sebagai salah seorang menteri muda, ini akan menghantar isyarat yang jelas kepada pemimpin-pemimpin politik lain, bukan saja di Malaysia tetapi di luar, bahawa lantikan anak muda ini tidak wajar dilakukan lagi. Dan saya, itu is at the back of my mind. Dan sebab itu I have a clear goal and vision. Sebab kalau gagal, tak ada sesiapa ingin meneruskan perkara ini. Itu saya sangat risau. Sebab tu saya sangat gembira. Walaupun Malaysia mungkin tidak lakukan lagi, tetapi di Indonesia, saya ingat selepas minggu pertama, kedua saya dilantik, dapat berjumpa dengan Bapak Jokowi. Dia pun tanya saya, kenapa Malaysia berani lantik? Tapi pada masa yang sama, Bapak Jokowi pun maklumkan dia sedang melalui pemilu, dia punya pilihan raya. Dia kata insya-Allah dia pun akan melantik seorang anak muda selepas ini. Saya kata Alhamdulillah, itu adalah perkara sangat baik. Dan sekarang bukan saja seorang, iaitu Nadiem Makarim, penggerak Gojek. Sekarang kawan saya Dito pun dah jadi lagi. So dah 2 orang lah. Dan dia akan berterusan. Di Thailand, baru-baru ni, Move Forward menang. Bakal Perdana Menteri mereka berumur 41 tahun, Pita. Kalau bukan Pita, anak Taksin, umur 36 tahun. So, trend ni bukan saja di Malaysia, tetapi di luar dunia. Tapi boleh bayangkan pada masa tersebut, saya rasa sangat gembira. Syok, ni banyak benda kita nak buat. Tapi pada masa yang sama, tipulah kalau saya kata tak ada rasa anxious, takut, kerana ada beban tanggungjawab itu luar biasa sekali.